Datuk, Oktober 2022 ini, tarikh ini mula berlega semasa lawatan Perdana Menteri ke Jepun, ke Tokyo, Datuk. Dan apabila berlega tarikh ini, pada masa lawatan itu, maka ada pihak yang menyebut ini perbincangan yang berlaku di Tokyo dengan menyebut ini langkah Tokyo. Dan langkah Tokyo ini banyak disebut juga ditentukan oleh dua faktor dalam kerajaan sebagaimana yang Datuk sebut tadi ni. Ada satu kem Putrajaya, kem yang memerintah, dan satu kem lagi adalah kem PWTC, kem UMNO. Datuk duk rasa depa duk perang dua ni nak jadi lagu mana, Datuk? Saya pun agak hairan dengan tiba-tiba timbul langkah Tokyo. Banyak orang duk viral, malah mengaitkan dengan kehadiran Tun Mahathir di Tokyo, sedangkan saya kata bahawa kehadiran Tun Mahathir itu bukan baru sekali ni, berkali-kali selepas dia jadi tak jadi Perdana Menteri sebelum ini pun penganjur Nikkei ni selalu menjemput beliau sebagai seorang yang pemberi ucap utama dalam program tersebut. Jadi takkanlah kerana dia hadir lalu bertemu dalam satu majlis makan ke jamuan makan bersama dengan Perdana Menteri, lalu kita kata bahawa Perdana Menteri sedang ada rundingan sulit dengan bekas Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir. Tak apalah, itu hal mereka, tapi saya tidak melihat itu antara perkara yang menunjukkan Tun Mahathir akan bekerjasama dengan UMNO akan bekerjasama dengan Tun Mahathir dengan grup Azmi dan sebagainya. Tetapi saya yang lebih melihat kepada persoalan tadi itu ialah tentang kem Putrajaya, kluster Putrajaya dengan kluster mahkamah. Kluster mahkamah ini sedang bertarung berhempas pulas untuk nak cepatkan pilihan raya ini, bukan kerana kepentingan rakyat, tetapi untuk kembalikan kuasa kepada UMNO sepenuhnya seperti sebelum daripada pilihan raya umum yang lalu, untuk membolehkan mereka ini terlepas daripada kes-kes yang sedang mereka hadapi. Ini yang saya lihat bahawa, dan saya percaya semua orang dapat melihat kepada persoalan-persoalan ini adalah terlalu dangkal kalau orang yang tak ada apa-apa dalam berhadapan dengan situasi seperti ini, dia tak ada kes apa-apa, tiba-tiba dia nak suruh buat pilihan raya dalam situasi yang seperti ini, dalam suasana keadaan masyarakat dan rakyat yang tak puas hati dengan kerajaan yang memerintah pada hari ini. Jadi saya tak fikir Perdana Menteri boleh menerima keputusan UMNO Barisan Nasional baru-baru ini dalam convention mereka untuk membubarkan parlimen pada situasi sekarang. Macam saya sebutkan tadi, Perdana Menteri seharusnya tahu rakyat sedang penat, rakyat penat, letih, lelah berdepan dengan krisis yang berpanjangan ni. Jadi kita kena selesaikan krisis yang sedang dihadapi oleh rakyat dengan beban kenaikan kos sara hidup, kenaikan harga barang, dan sebagainya. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh kerajaan. Tetapi macam saya selalu katalah, kalau Perdana Menteri nak jadi Perdana Menteri yang paling singkat, dia bubar. Dan kalau dia nak pastikan bahawa yang dia tidak akan jadi Perdana Menteri lagi selepas pilihan raya, dia bubar. Jadi ini yang berlaku. Sebab itu bagi saya kuasa ada kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Kabinet dan Perdana Menteri mesti membuat penentuan ketetapan bila yang seharusnya dilakukan pembubaran tersebut. Tetapi saya percaya bahawa semua orang yang ada dalam kabinet itu bersetuju dengan pendapat dan pandangan saya bahawa tidak wajar untuk adakan pilihan raya sekarang. Sebab itu KJ Khairi Jamaluddin hari ini dia komen, hanya orang yang tergila-gila nak jadi menteri untuk nak minta parlimen dibubarkan dan pilihan raya segera diadakan. Ini saya fikir bahawa suatu kenyataan yang sangat mengejutkan, menunjukkan perbalahan yang sangat tegang di kalangan mereka.
Ada satu pihak Datuk menyebut bahawa kerajaan yang ada sekarang ni yang sebenarnya gagal Datuk. Gagal dari semua aspek. Apatah lagi dalam menangani masalah isu rakyat sebagaimana yang Datuk sebut tadi ni. Isu kos sara hidup, kenaikan harga barang, tak boleh kawal pun. Jadi nak lepas semua tu. Dalam keadaan tak boleh kontrol, tak boleh apa tu, lepas buat pilihan raya. Datuk. Ya, tapi risikonya tinggi. Saya tak fikir kerana kegagalan mereka lalu mereka nak lepas kegagalan tersebut dengan buat pilihan raya. Kalau mereka dapat berkuasa, tetapi risikonya sangat tinggi sebab risikonya ialah dari segi logiknya mana mungkin rakyat boleh memberikan sokongan kepada kerajaan yang memerintah pada hari ini, khususnya kepada UMNO dan Barisan Nasional yang menerajui kerajaan yang ada sekarang ini dalam melihat percaturan politik kepentingan puak-puak dalam UMNO ini untuk kepentingan masing-masing. Jadi saya tak fikir rakyat yang matang dalam negara kita ini, rakyat yang punya jangkauan pemikiran yang lebih baik daripada pemikiran pemimpin-pemimpin UMNO ini boleh memberikan dukungan dan sokongan kepada UMNO ataupun Barisan Nasional. Sebab itu saya sebut bahawa risikonya sangat-sangat tinggi. Jadi untuk nak lepas keluar daripada krisis ini, bobar lah. Jadi jalan keluar nak lepas diri. Nak lepas diri maknanya dia kena lepas semua lah. Dia kena terima hakikat bahawa mereka bersedia untuk kalah. Saya tak fikir Datuk Ismail Sabri sebagai seorang Perdana Menteri Datuk, dia bersedia untuk nak kalah macam tu saja. Jadi sekurang-kurangnya dia mesti cari waktu yang selesa. Waktu yang rakyat selesa. Sebab itu saya sebut daripada awal tadi, kalau kepentingan politik kita parti pembangkang boleh bersetuju, tapi kita tidak bersetuju kerana rakyat letih, rakyat penat, rakyat lelah. Datuk, ada satu parti lah dulu masa tak memerintah. Dia ada memerintah tu, dia duduk dalam kerajaan. Beberapa orang pimpinan daripada parti tersebut PAS lah tu. Senang cerita. Dia kata sokong Islam settle tu. Sokong Islam, harga barang akan dapat dikawal semua. Datuk. Simplistic. Sesimpel macam tu je. Sekarang dah jadi kerajaan, dah pegang Datuk. Tapuk pimpinan negara ni. Harga barang tak peduli pun Datuk. Ya. Sekarang ni dia kata pasal ayam ni harga pasal orang suka makan ayam. Jadi saya pun tak faham otak simplis terlalu mudah mereka berfikir secara yang begitu simple untuk menyelesaikan masalah negara. Nak menyelesaikan masalah negara, nak mempengaruhi undi untuk mereka dapat. Orang kata laksana Islam, sokong Islam, laksana Islam, selesai masalah. Jadi sekarang ni kalau nak laksana Islam, ya laksana apa siapa tak laksana Islam? Dah kamu berada di tampuk pemerintahan, tak bercakap dah soal pelaksanaan Islam, dah tak bercakap. Kalau sokong Islam, orang dah sokong Islam, sekarang orang nak tunggu apa agenda untuk mengangkat kehidupan masyarakat dan rakyat ni. Sekarang dah senyap dah, tak menentang dah GST. Bila Perdana Menteri kata GST bakal dicetuskan semula, tak ada menteri-menteri dan pemimpin PAS ini membantah. Kau nak buat tunjuk perasaan di padang berebut pun tak ada. Dulu haram tu. Dulu haram GST-nya haram. Jadi ini bagi saya bahawa sesuatu yang menunjukkan bagaimana pemimpin PAS ni dia fikir begitu mudah, seolah-olah kalau PAS merintah ni boleh selesai masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi sekarang ni kita minta lah dia bagi baca doa bagi ayam turun harga.